Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan Mafatihul Khair, yakni buku kecil ini yang bertajuk Mafatihul Khair, yakni pembuka kunci-kunci kebaikan, yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Badar pada muka surat 16. Pada muka surat 16. Awal Fattah itu, Awal Fattah itu. Wal Fattah ismun min asma'illahil husna. Kalau nak tengok ni, saya baca Arab ni, kemudian saya huraf dasar pada Arab ni. Jadi wal fattah tu nama salah satu daripada nama Allah. Kalau dalam terjemah bahasa Melayu kita, Al-Fattah ini maknanya Tuhan yang Maha membuka rahsia, membuka rezeki. Mana sesuatu yang tertutup itu Allah buka. Itu nama Allah Al-Fattah itu. Ismun min asma'illahil husna. Fattah ini adalah salah satu nama daripada nama-nama Allah yang baik. Wa huwa dalun ala sifati kamalin azimatin lillah azza wa jalla. Dan nama Al-Fattah, nama Allah Al-Fattah ini dalun ala sifah, yang menunjukkan kepada sifat kemuliaan yang agung, azimah yang agung, lillahi azza wa jal, bagi Allah Tuhan yang maha mulia. Qala Ibnul Qayyim, yang Ibnul Qayyim telah menyebutkan dalam bait nunnya, bait nuniyah fi nuniyati, dalam bait nuniyahnya. Ini syair lah, syair dia sebut tentang maksud Al-Fattah itu. Sebab kitab ni tajuknya kunci-kunci kebaikan. Jadi sebenarnya yang buka kebaikan kepada kita, apa sahaja kebaikan yang kita dapat itu sebenarnya yang membukanya adalah Allah. Itu yang saya sebut sebelum ni kita bincang kan. Baik, cuba kita tengok ni dalam bentuk syair lah. Ini syair dia ni. Wa kadzalikal fattahu min asma'ihi wal fathu fi awsafihi amrani. Maksud nuniyah tu makna ujung syair dia tu, dia berakhir dengan huruf nun belaka. Tu makna nuniyah tu. Cuba tengok kan. Wa kadzalikal fattahu min asma'ihi wal fathu min awsafihi amrani. Fathum bihukmi wa huwa syar'un ilahuna. Fathum bihukmi wa huwa syar'u ilahina wal fathu bil aqdari fathun thanin wal rabbu fattahun bidzaini kilayhima adlan wa ihsanan minar rahmani. Apa maksud? Wa kadzalika, dan demikianlah, Al-Fattah, Tuhan yang bernama Al-Fattah, salah satu min asma'ihi, salah satu daripada nama-namanya, yakni nama-nama Allah. Wal fath fi awsafihi amrani, dan pembukaan pada sifat-sifatnya terdapat dua perkara. Jadi bila Allah nak buka sesuatu kebaikan kepada kita ni, dia ada dua perkara. Fathum bihukmin wa huwa syar'u ilahina.
Fathun iaitu mula-mula sekalinya pembukaan dengan hukum, dengan keputusan. Fathun bihukmin iaitu pembukaan hukum, iaitu syar'un ilahina, iaitu syariat Tuhan kita. Tak apa gapo dia maksud kita baca tu. Yang kedua, wal fathu bil aqdari fathun thanin, dan pembukaan dari sisi Allah ialah dengan ketentuan-ketentuan dia, yakni takdir-takdir dia lah. Maksudnya begini, sebelum kita pergi bawah tu. Yang pertama sekalinya, keputusan pembukaan Tuhan ni, mana keputusan Tuhan buat terhadap syariat. Itu termasuk dalam pembukaan juga. Orang buat gini hukum dia gini, orang buat gini hukum dia gini. Itu termasuk fat juga tu. Mengikut istilah ni. Selagi pembukaan dari segi takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tak tahu takdir apa berlaku. Takdir Tuhan kita sembunyi. Jadi bila berlaku sesuatu baru nyata takdir Tuhan tu. Setengah orang tu tak tahu bila nikah tu rupanya dia nikah dengan orang Afrika. Tu fatah tu. Tak tahu sebelum tu tahu. Tapi dalam ilmu Allah sudah ada. Tu mudah kita faham. Tu mudah kita faham tu. Mati di mana, semua tu rahsia. Allah buka bila berlaku tu. Padahal Allah sudah tahu. Jadi hak mula-mula tadi pembukaan dari sudut hukum, iaitu syariat Tuhan kita. Syariat Tuhan kita. Syariat yang Allah SWT buat ni sebenarnya itu merupakan satu bentuk fatah, cuma dalam bentuk hukum. Dalam bentuk hukum. Itu termasuk dalam fatah juga. Baik, tak apalah. Dan warabbu fattahum bizaini kilaihima. Dan Tuhan Allah ini adalah fattah, dialah yang membuka kedua-dua tu secara adil, ihsan daripada Tuhan Ar-Rahman. Dia gini, anak nak sebut mula-mula takut tak faham. Sekarang ni hukum di dunia ni, kalau kita buat gini, hukum dia begini, hukum dia begini, setengah-setengah tu ada berlaku di dunia. Orang panggil hukum hudud tu ada lah berlaku di dunia tu. Kalau berlaku hukum hudud, tapi banyak keputusan Tuhan yang kita hanya dapat di hari akhirat. Hukum begini, misalnya contohlah kita kata tak, misalnya katalah seorang tu rapah tanah orang, kita tahu dah hukum dia berdosa. Hukum dia dosa, tetapi di dunia tidak dihukum kita. Kalau seorang itu tidak bertaubat, dia akan apa? Allah akan buka hukum tu di hari akhirat. Dia akan apa? Bahkan kita doa juga, kita boleh nampak orang yang melakukan kesalahan yang tidak dihukum di muka dunia, dia akan hukum di hari akhirat. Itu Tuhan Al-Fattah itu. Jadi kalau kita nak mengelak daripada hak tu, kita minta dengan Tuhan ni juga. Orang panggil taubat dan sebagainya. Atas dunia ni dah banyak rahsia-rahsia di muka dunia ni yang tak terungkai. Banyak mana kisah mahkamah tak sesat. Kalau sesat pun sesat dalam keadaan yang tidak adil. Semua tu akan dibuka oleh Allah seluah-luahnya, tak ada tersembunyi walaupun satu pun. Semua tu di hari akhirat Allah akan buka. Tak usah usik lah. Setengah orang tu tidak dapat keadilan sampai mati di muka dunia. Tapi yakinlah Allah akan buat keputusan. Dan keputusan Allah ni atas nama Al-Fattah, bila dia buka, orang akan terkejut. Dan kita akan tengok di hari akhirat ada setengah-setengah orang tu kita tak suka, rupanya jahat ke temu. Kita ingat aku baik atas dunia dulu. Mana tertutup rahsia dia siapa mati, siapa kiamat. Perkara tu terbuka dia. Siapa dia buka tu? Allah. Tak rasa takut. Tak rasa takut. Takut kat lah kita tu. Orang duk panggil ustaz, orang duk panggil ulama, orang duk panggil mimpi, orang sanjung kita, rupanya banyak benda tersembunyi. Bila hari akhirat Allah buka. Sebab tu hari akhirat ni salah satu nama Yaumul Kashf, hari Allah dedahkan rahsia. Sebab itulah hadirat kita ni semua ni, kalau pemimpin lagi lah, kalau kita tidak mahu dimalukan di mahkamah Allah di hari akhirat, kena bertaubat sebelum mati. Kena bertaubat segera supaya Allah hapuskan dosa kita. Jadi tidak terdedah. Tu kih tipu, kih tuduh orang zina, kih tuduh orang tu, tuduh orang ni, kih bunuh, kih penipuan, SPRM pun tak boleh nak terus kita kata tak. Semua tu akan terdedah. Penipuan sama ada penipuan kecil, penipuan besar, penipuan dalam skala besar, semua tu akan
terdedah di hari akhirat kalau tak bertaubat. Siapa dia buat? Al-Fattah, Tuhan yang maha membuka. Itu maksudnya. Tapi waktu berlaku di hari akhirat. Kan banyak kaki ditutup. Tak tahu kita di kalangan kita ni, kita tak tahu siapa dia lah curi motor kita. Amor butir motor kena curi bulan Ramadan belaka. Pak hari tak tahu. Atalah kalau tak situ baik atawa wah amor tak halal lagi tu. Ialah di masjid belaka. Bulan Ramadan pula tu. Kalau ada juga terlepas syaitan benar-benar gitu hadirat kita orang Islam ni kan, dia tidak rasa gundah gulana lebih daripada orang lain. Sebab apa? Sebab kita ada Tuhan, kita ada Allah. Atas dunia ni kalau kita report pun, anak tahu ni sebab masa tu kita pergi report muka ayah orang tu, polis kata ni, dia kata sama tinggal meja fire tak lesar lagi, okey curi kecil-kecil ni mutu ni, okey keep besar sikit sama tinggal fire, kata parut. Jadi orang Ambo ni duduk mana kata, dia kata tak tahu lah tak mana itu. 4 hari ni tak ada dua-dua senyap begitu. Kena ingat antara Al-Fattah ini semua tu kita akan dapat semula di hari akhirat. Kita akan dapat, tak serusin lah. Misalnya kisah di Palestin 75 tahun dah, ramai mana mati, kena rogo, kena aniaya, teruk akhirat. Semua tu dia akan dapat pembela. Allah akan buka. Allah akan buka semula kisah tu. Hak jadi misteri di dunia, dia tidak misteri lagi di hari akhirat. Siapa yang buka tu? Al-Fattah, Tuhan yang maha membuka. Tu. Qala Ibn Sa'di rahimahullah fi syarhi li hadhil abyat. Itu ana sebut tu secara umum dasar kepada apa yang tengok tu. Cuma hak ni sini dia mari huraian daripada Syekh Ibn Sa'di. Qala Ibn Sa'di, kata Ibn Sa'di rahimahullah fi syarhi li hadhil abyat, dalam syarah dia semasa dia huraikan bait-bait syair Ibnul Qayyim ini, dia kata mana? Dia kata fal fattah, jadi Tuhan yang maha membuka, huwal hukmul muhsin al jawad, maka yang maha membuka itu ialah pemutus yang tersentiasa berbuat baik dan pemurah dan pembukaan Allah Ta'ala. Jadi Tuhan yang maha membuka ni, dialah yang akan buat keputusan. Jadi Tuhan ni yang akan buat keputusan membuka rahsia yang menjadi misteri itu. Tuhan ni bersifat al-muhsinul jawad, Tuhan yang maha buat baik, Tuhan yang maha berihsan, dan Tuhan yang maha pemurah. Jadi pembukaan Allah, bila Allah buka rahsia tu, sebab dia buat sini dikata wafatuhu ta'ala qisman. Ini dia sebutlah, ana baca sini, ana sebut sana itu maknanya secara umum, sebab dia ni hak ni sebenarnya Al-Fattah ni, Syekh tuai kitab ni sebenarnya dia ada tulis khusus pula tentang asma Allah Al-Fattah tu apa maksud dia, hurai lebih panjang lah. Kalau kita nak ambil rekas ini, misalnya kata Syekh Sa'di, dia kata bila kita sebut Tuhan ni sebagai Tuhan yang membuka, atas nama dia Al-Fattah itu dia ada dua bahagian. Ahaduhuma fatuhu bihukmi dini wa hukmuhul jazai, wathani Al-Fattah bihukmi al-qadari. Jadi pembukaan Allah terhadap sesuatu ni terbagi pada dua bahagian. Yang pertama ialah pembukaannya, yakni keputusannya berdasar pada hukum agama, serta pembalasan daripada Allah. Ini hari akhirat saya sebut tadilah. Kih tak susah. Kalau kita ambil seorang atas nama individu, misalnya Anas dia lah kata, daripada anak balik siapa lagi, banyak kih yang kita tak sesat. Siapa dia khianat, siapa dia curi lepas kita, siapa dia curi motor kita, siapa dia fitnah kita, siapa dia ambil pensel kita, semua tu kita tak tahu belaka tu. Siapa dia telah merosakkan bayi kita, keberapa tengok rosak, tak care, tak ada orang merosakkan, tak ada mengaku seorang habuk dalam kelas tu. Contoh ni atas seorang, semua tu sesat di hari akhirat, kecuali kita maaf. Tak apalah, kita maaf lah, gua barang kecil juga, minta Allah maaf ke dia, kita maaf. Tapi kalau dia tak bertaubat, tak jadi kot. Hak ni dia panggil fat dari segi hukum Allah dan dari sudut pembalasan Allah. Ni berlaku di hari akhirat, berlaku di hari akhirat. Jadi maknanya huraian ni, kalau kita ambil hak bahagian pertama lepas tu cukup dah sebenarnya untuk kita berfikir tentang masa depan kita di hari akhirat. Kalau kih berat agak hadap teruk sungguh kalau kih tuduh orang berzina, tipu harta orang. Ana nak ambil satu contoh biar ni hoki berat ni. Ana pun tak tahu nak fikir lah ke mana ni. Kalau kita baca dalam kitab kih penipuan tanah misalnya, katakanlah kih ni berlaku 1000 tahun dulu.
Kita ni kan ada keturunan kita ni. Kita ni kan ada keturunan. Boleh jadi datuk nenek kita dulu 1000 tahun dulu dia adalah curi tanah orang ataupun dia rampah tanah orang masa tu dengan cara tak betul. Katakanlah tanah tu jadi pesaka daripada satu generasi ke satu generasi, katakanlah tak jual tanah, siapa kepada kita? Kita tak berdosa. Makna tok kita dia akan menanggung dosa yang amat berat. Tak ada siapa tahu. Kita lah ni tahu, semua tak akan terbuka. Kita akan tahu rupanya tok kita dulu ada buat dosa gini-gini. Jadi kita ni tak tahu. Mungkin 1000 tahun lebih. Tu baik. Di hari akhirat semua terbongkar. Siapa yang buat tu? Al-Fattah. Tuhan akan buka semua. Lepas tu nak sesal ke mana agak-agak? Nak sesal ke mana? Mungkin kita tak tahu. Ni buat. Sebab tu ulama kata dalam kisah ni dia pakai kaedah ad-dararu la yuzalu qadiman. Perkara ni kalau tak betul, kalau tidak disesalkan, dia tetap tak betul walaupun 1000 tahun. Tidak kata jadi halal atau perbuatan tok kita tu walaupun 1000 tahun lebih dah dia tipu tanah orang. Dan tanah tu dimiliki oleh keluarga daripada satu generasi, kita tak boleh nak buat apa pun. Hak tu nak sesat tak boleh. Mereka tak tahu. Kalau kita tahu ni tanah tok kita dulu, kita cari tu dia tu atau balik. Baik. Jadi nak buat lagu mana? Ulama sebut ni, ana sebut ni hadirat supaya kita kena fikir kepada salaf kita dulu. Tok nenek kita dulu. Cara dia tak ada lah hadirat. Katakanlah berlaku, kita buat baik, kita kena ingat semua. Mudah-mudahan kebaikan aku dapat kepada keturunan kita. Kita doakan ampunan kepada keturunan kita. Tu saja kita nak cover kalau ada keturunan kita buat salah dulu. Dan kita boleh pahala besar. Semua kita doa kita Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidayna wali masyaikhina wali jami'il muslimin. Ingat kita masa kita sebut kena ingat kata kepada keturunan kita. Tak tahulah keturunan kita ni sampai bila. Ke atas ayah kita, tok kita yang keberapa tak tahu. Kita niat minta Allah ampunlah kalau ada dia buat salah. Tu saja kita boleh cover. Tapi kesalahan dia tu tetap akan dibicarakan di mahkamah Allah. Sebab tidak disesalkan di muka dunia. Tu. Jadi hak tu Tuhan tak buka atas dunia tu. Hak tu Tuhan tak buka. Bila Tuhan tak buka, kita pun tak tahu. Baik, anda ambil contoh lain. Mudah nak ayatnya kita ni hadirat, kalau Tuhan tak royak tentang kehidupan, kita ni daripada tanah ni, siapa dia boleh royak kalau Tuhan tak royak? Kita ni asal daripada tanah. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalau Nabi tak beritahu, Allah tidak maklum kejadian ada daripada tanah, kita tak tahu kita daripada tanah. Sebab kita tahu kita daripada air mani mak ayah kita. Bila Tuhan buka baru tahu. Tu kalau mudah. Kalau nak kira banyak benar rahsia di dunia. Jadi perkara tu di hari akhirat semua tu Allah akan selesaikan. Tuhan manis, Tuhan yang bernama dengan Al-Fattah. Hak tu hari akhirat. Kerja kita di dunia ni perbetulkan kehidupan kita supaya dia tidak jadi masalah di hari akhirat. Kena ingat tak? Jadi kalau ada buat salah, bertobatlah awal-awal. Kalau dah sampai ke hari akhirat, dia mesti dihukum. Ini hukum Al-Fattah, dia akan hukum. Allah akan hukum kita. Bila dia dedah rahsia, dia dedah kesalahan kita, dia bukan dedah saja, dia akan hukum. Kalau tak siwi jadi sampai gitu, kena bertobat di muka dunia lagi. Jangan dah duk tipu bini tu, taubat tak taubat lagi tu. Hok tipu bini. Tak nanti nikah dua tipu bini. Nikah seorang apa tipu berkebuk. Tipu anak. Lagu mana tu? Semua tu adalah kesalahan. Dalam hadis ni, tipu bini dosa betul lah. Tidak kata dak dengan bini kita. Kita kata sebelum kita matinya maaf lu. Kalau dia mati dulu, dia tak ada nak maaf kita lagu mana? Benda-benda gitu kena ambil kira semua. Itu maksud dia. Itu maksud, cuba perhati, itu maksudnya fathu bi hukmi ad-dini, dengan hukum agama. Hukum agama ke buat salah akan dihukum, dosa akan dihukum. Bila hukum di hari akhirat. Enggak ramai mana orang buat salah, tak ada siapa tahu. Allah akan buka semua. Baik, seterusnya. Dan yang kedua, Al-Fatihah bi hukmil qadari, dan Allah buka dengan hukum dia secara takdir, secara taksanilah takdir. Kita tak tahu kita ni nikah dengan siapa, rezeki kita sebanyak mana, kita ni pindah duduk mana, kita mati mana, semua tu kita tak tahu. Bila berlaku baru tahu. Misalnya anak ambil contoh. Ingat cerita Sayyidina Husain, Sayyidina Utsman lah, kita ambil Sayyidina Utsman. Ataupun kita ambil Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ni dia mati di Karbala. Cerita cucu Rasulullah kan.
anak Saidina Ali tu. Masa dia nak pergi ke bila surat siapa beratus-ratus surat daripada puak-puak Syiah hak jahat tu hantar surat nak lantik dia jadi khalifah di Kufah, di Iraq tu. Dia terpengaruh dengan surat tu, mengikut dalam sejarah dia pun pergi, nak pergi. Masa dia nak pergi tu, pak dara, sepupu, orang Islam sab setengah tu gatuk kaki, jangan pergi Sayyidina Husain. Hak atas surat ni pokok penipu-penipu tu. Dulu dia bunuh dah ayahmu Sayyidina Ali tu, Sayyidina Ali kan mati kena bunuh. Lepas tu adik hak cerita selepas tu lah Sayyidina Hasan pun mati kena bunuh. Sayyidina Ali siapa gatuk kaki, sampai Sayyidina Husain nak pergi juga, dia terpengaruh dengan surat tu sebab dia nak dilantik jadi khalifah. Itu dalam riwayat, dalam cerita. Kalau anak nak tekannya, dia pun pergi dengan bawa sampai hampir 30 orang dengan keluarga dia sampai di Karbala. Syiah bunuh dia. Cuma Syiah tak sempat bunuh semuanya sebab tentera Yazid sampai lebih awal, tinggallah lebih kurang orang, tak sempat dibunuh. Kalau tentera Yazid sampai lewat, mati dibunuh habis. Moga ni bukan tentera, lah berdepan dengan tentera pokok Syiah hak bunuh Sayyidina Uthman. Bila Sayyidina Husain mati di Karbala, para sahabat, anak beranak dia hak duduk Mekah, hak duduk Madinah lah khususnya, dia kata Sayyidina Husain pergi ke sana dengan maksud untuk menjelaskan takdir Tuhan. Maka berlakulah takdir, rupanya Sayyidina Husain akan mati situ. Inilah. Sebelum tu orang tak tahu, tak ada siapa tahu Sayyidina Husain mati dalam keadaan tragis begitu. Bila dia mati, maka anak beranak dia sahabat kata Sayyidina Husain pergi ke sana. Sebab kita tak cakap lagi gatul betih, jangan pergi Sayyidina Husain, pakat pegang pot darah sepupu habis nasihat nak pergi juga. Sekala dengar apa orang maka dia nak takdir dia situ. Bila berlaku gitu, maka orang Islam berkata Sayyidina Husain pergi kerana nak memenuhi takdir dia. Bila kita boleh bercakap itu? Setelah berlaku. Sebelum berlaku kita tak tahu. Hak cerita anda sebut orang sini lah, tidak sini sangat di sana sikit no. Ya, hak nikah dengan orang Afrika tu, dia putih sepuh, orang Afrika tu negro no. Kita tiga guru ini negro, maya ke lah. Bila dia nikah tu, bila dia nikah, lepas dia nikah tu, malah nak nikah tu, keluarga dia tanya lagi, boleh lagi nak ubah fikiran? Lepas nikah, bila dia nikah tu, keluarga dia kata mana? Takdir Tuhan. Ni takdir Tuhan. Sebelum tu tak ada apa tahu, tak ada cerah, boleh anak malam-malam. Tu orang panggil takdir. Tu Fattah, itulah Tuhan Al-Fattah tu. Baik, seterusnya cuba tengok lagi. Fafatuhu bihukmi dini huwa syar'u ala alsinati rusuli jami'i ma yahtajuhu al-mukallafun wa yastaqimuna bihi ala siratil mustaqim. Jadi Allah Subhanahu wa taala buka pembukaan Allah dengan hukum agama, iaitu hukum syariatnya. Hukum syariatnya berdasarkan kepada pernyataan daripada para rasulnya tentang segala perkara yang diperlukan oleh orang yang mukallaf, dan mereka tetap berada tegak di atas jalan yang lurus. Ni. Jadi Allah buka, maksudnya kita tahu kehendak Tuhan begini secara hukum agama, mengikut lidah Rasul, apa yang diperlukan orang Islam dalam kehidupan. Sebab tu hadirat, ini kita urah dalam konteks lain. Baik, kita berterima kasih kepada Allah. Allah buka pintu hati keluarga kita masuk Islam. Siapa kita pun lahir dalam keadaan Islam dah. Jadi bila kita hidup sebagai orang Islam, kita ni orang panggil mukallaf. Orang yang kena ikut hukum Tuhan dia panggil mukallaf. Sebab kita ni bila akhir balik dia panggil mukallaf. Kita rasa betul ke tidak betul? Sebab apa dia sebut sini? Maknanya orang yang berada dalam title, kita kata status mukallaf sebagai orang Islam, mereka tegak di atas jalan yang lurus. Ana nak ambil contoh gini supaya mudah faham, nak hurah sebab orang India matan. Dia mudah ya tak? Kita tengok orang Islam kita ni ada ke tidak? Ni perkara ni, soalan ni sebenarnya disebut dalam kitab kita. Ada ke tidak? Atas nama agama. Perbuatan orang Islam atas nama agama. Kita tak ambil kira kalau orang Islam buat sesuatu dia tak ikut agama, kita tak ambil kira. Perbuatan orang Islam atas nama agama hak benar, betul-betul daripada ajaran sunnah, ada ke tidak satu ajaran yang menunjukkan kebodohan? Ada? Tak ada sabut atas nama agama. Kok kita boleh kata bodoh? Tidak pernah sabut, tak cerdik cara lagu ni. Bahkan ini
memandulkan pemikiran manusia. Tak ada satu pun ajaran Islam. Tapi kalau kita tengok dalam ajaran lain atas nama agama teruk. Okey, kalau Kristian nak jadi padri tak boleh nikah, tak ada keturunan. Tak ada keturunan. Kita doa nikah sama tu. Sebab tu maulid itu no. Tapi hamba sorang ya. No. Jenis menakut sikit no. Tidak menakut sikit, menakut banyak no. Cuba tengok. Bui. Semua orang peruntuk kepak. Atas nak dasih. Syarat kena adil saka. Tak adil dosa besar pula jadi nikah. Tapi agama lain kalau nak jadi tok guru dan agama lain tak boleh nikah. Bercanggah dengan dia, bercanggah dengan fitrah tu Islam tak ada. Gapo dia contoh? Ni. Bila ni agama tu kawadi, hak cocok muka tu, kawadi tu apa? Taipuzan tu dah. Taipuzan. Dah lah, benar ni terbuka. Dua orang hak pikul kawadi tu cocok tumbuh ni. Dia biuh dulu tu tumbuh ni. Tok. Tumbuh ni tok. Kawadi tu. Okey, orang lain jual alak ya. Dua tu ya. Ada ke Islam buat kijak lagu tu? Nabi kata kalau baca Quran letih, berhenti. Kalau semaya ngatuk, tidur. Nabi tak pernah membebankan tubuh. Tak ada. Islam kita ni ala siratim mustaqim. Cuba hati-hati rakyat. Kalau ada hak perbuatan, hak betul-betul daripada agama, menampakkan kebodohan. Menampakkan mandul. Menampakkan tak cerdik. Tak ada tu. Kalau Tuhan tak buka kita hak tu, kita jadi penganut ajaran lain. Bukan agama wahyu. Macam-macam berlaku. Ni kalau anak dalam buku anak baca sejarah agama Hindu. Agama Hindu orang panggil ajaran klasik dia dulu. Lah ni orang dia pun tak terima dah. Bila suami meninggal dunia, isteri kena mati kot. Ajaran Hindu hak dulu hak klasik kuno. Sehingga di India dulu kalau dalam sejarah agama dia, bila suami meninggal dunia, isteri itu dia akan dibunuh dengan cara diletak di kawasan pergunungan, bukit yang tinggi, dia buat macam orang panggil apa? Macam buah pai, dia buat macam timbul, dia letak isteri dia tu, dia kara turun bawah sampai ke apa ni gaung tu, dia letak makan ni sekitar untuk seminggu ya. Jadi perempuan duduk situ nya makan korima dulu ada ajaran lagu tu. Hak lah ni hak kekalnya bila suami meninggal, isteri tak boleh nikah kan? Nah, sebab tu panggil babu keliling. Dah tidak gitu. Panggil babu keliling tak boleh nikah. Kotor pakaian putih tak boleh. Islam tak. Habis dah boleh nikah hai. Makna tidak ada langsung bully dera dalam agama tak ada. Ni. Kalau Allah tak buka ibu bapa kita, keturunan kita masa dah tak tahu kita ni ajaran agama dia. Teruk. Ana ambil contoh yang ketiga. Hak ni disiar dalam TV. Kalau tengok dalam internet ada lagi lah ni. Dia setahun sekali dia kena mandi dengan tai lembu. Oh pelik aja. Katanya orang Islam satu kampung setahun sekali dia kena mandi sebab dia anggap macam mana dalam kepercayaan, satu kepercayaan. Jadi sekali setahun tu dia mandi secara berjemaah, satu kampung mandi. Dia gaul tai lembu ngai dia comot tubuh. Lepas tu dia bilah ngai bersih. Hak tu sebagai satu acara tradisi. Ada kau Islam buat kijak lagu tu? Tak ada. Yang keempat ana ambil contoh ni Syiah pula. Syiah ni salah satu ajaran dia tidak fardu, cuma macam sunat muakkad ditekankan. Mana setahun sekali tu dia kena telah tanah Karbala sebesar kacepu. Kalau siapa dia telah waktu dia tidak akan kena api neraka. Telah tanah Karbala sebab tanah suci dia. Lepas tu sambut 10 Muharram pukul tubuh sampai luka dan sebagainya 10 Muharram tu Syiah tu semua tu dalam Islam kita tak ada apa-apa tu. Sebab Allah telah buka pintu hati keluarga kita masuk Islam, kita pun jadi Islam. Bayangkan kalau seorang itu tidak Islam, tak sekira di hari akhirat, di dunia lagi pun hidup dia gitu. Banyaklah kalau nak sebutnya dalam internet adalah, dalam buku yang kita baca dalam internet boleh tengok video. Sebagai contoh, ni hak berat ni bagi tok guru ajaran Hindu juga. Hak orang panggil tok guru tu, dia ada tok guru ni, tok guru hak mereka hakka ni. Tu dia ada suluk cara dia lah di tempat ibadat, di kuih dia. Masa dia duduk suluk tu telanjang program setahun. Bila habis tempoh setahun dia tubik tu rambut panjang jangan kira makan lah orang kita makannya mati tapi tak pakai baju, tak pakai keluar. Dan bila dia keluar daripada tempat dia suluk, dia akan pergi mandi di sungai Gangga tu lah. Dia tubik telanjang program sepuluh budak baru lahir. Budak mana orang tua kita tengok jelu-jelu gitu. Jelu-jelu gitu lama
Tu orang panggil tubuh nak jadi tubuh, kira-kiranya hati bersih semua tu. Jadi nak mendekatkan diri dengan Tuhan kena buat gitu. Seperti budak baru lahir kononnya. Lanya wage. Lepas tu dia mandi, cuci bau, dia pakai baju. Jangan tengoklah kau kemaluan dia tu. Tu aja. Tapi kita tak ada tunggulah hok paling jaga pakai tempat kita ni. Tapi sana lagu tu. Hadirat boleh tengok dalam agama mana. Kalau kita baca ajaran agama klasik, hok orang panggil tok guru besar ni teruk. Teruk ya. Hak penipu tu tak sakit kan. Tapi alhamdulillah bila kita jadi Islam wa yastaqimu bihi ala siratil mustaqim, kita tegak di atas jalan benar, tak berlaku, tak ada apa pun. Puasa misalnya. Puasa bila letih, siapa perekat letih sangat tu, kalau dia puasa juga boleh memorak tubuh, dia kena buka gati bila dia sihat akhirat dia. Nak ayat agama kita, dia tak ada bully penganut dia. Tak ada sabuk ajar Islam. Apa tu? Wah kita tidak. Dahlah pakai dia tidak tetap ke uniform, pakai lagu mana pun asalkan menutup aurat. Itu satu rahmat. Agama lain tak boleh itu. Kalau agama lain, kalau orang betul-betul ikut agama, dia ada pakai. Misalnya kalau nak pergi ke tempat ibadat, dia ada pakai khusus. Islam dia pakai lagu mana pun tak apa. Asalkan menutup aurat. Itu kelebihan agama kita. Tu tanah hura supaya hadirat boleh nampak bertuahnya kita Tuhan Al-Fatah ni telah buka kepada kita. Baik. Seterusnya. Wa amma fatuhu bijazaihi fahuwa fatuhu baina anbiya'ihi wa mukhalifihim wa baina awliyaihi wa a'daihi bi ikramil anbiya' wa atba'ihim wa najatihim wa bi ihanati a'daihim wa 'uqubatihim wa kadzalika fatuhu yaumal qiyamah wa hukmu bainal khalaiq hina yuwaffa kullu 'amil ma 'amilahu. Cuba tengok terjemahan dia itulah. Sebelah cuba tengok, kita baca terjemahan dia tu mudah. Cuba tengok pembukaan wa amma fatu bijazai. Adapun keputusan Allah buka keputusan dia sebagai pembalasan adalah pembukaan Allah di antara para nabinya dan orang-orang yang menentang mereka. Ni orang-orang yang tentang nabi daripada dulu sampai ni. Bila sampai di hari akhirat, Allah akan buka keputusan dia. Lah ni tak nampak, lah ni orang tentang nabi congak ekor pun Tuhan tak buka hukum tu. Hukum tu tersimpan. Allah tak buka. Allah buka bila? Di hari akhirat, kalau tak tabat. Jadi mana-mana penentang Nabi yang melanggar sunnah Nabi semasa di dunia, hukum itu hanya tersurat, kita kata tersirat lah. Mana ada termaktub dalam kenyataan, dalam kitab, dalam nas. Di hari akhirat lah baru dia rasa pembalasan itu. Tu. Jadi mana-mana orang yang menentang para nabi di antara para walinya dan musuh-musuhnya dengan memuliakan para nabi, pengikut mereka dan memberikan keselamatan kepada mereka, dan dengan penghinaan musuh-musuh mereka dan menghukum mereka, demikianlah keputusan Allah atas nama Al-Fattah di hari kiamat dan pembalasannya antara makhluk ketika dibalas setiap yang beramal apa yang mereka telah amalkan. Maksudnya begini. Jadi di muka dunia ni kita tengok, kita ambil dalam konteks kita. Nabi kita Nabi Muhammad. Ramai mana orang Islam tidak patuh pada ajaran Nabi dia. Orang Islam tak raya. Tapi banyak dia langgar hukum-hukum agama. Kadang-kadang terlibat dengan ajaran salah, pakai jubah, pakai serban, terlibat je. Ramai mana? Orang tu dia ikut dia, orang kapur dia ikut dia. Rupanya dia menyesatkan masyarakat. Semua itu kalau di dunia boleh katakan tidak dihukum dia. Tapi di hari akhirat Tuhan Al-Fatah ni akan buka semua. Kalau kita nak buka fail lah, Allah buka fail, semua tak akan dihukum. Itu maksud dia. Baik. Kemudian wa amma fathu al-qadari fa huwa ma yuqaddiruhu ala ibadihi. Saya ambil sedikit lagi lah. Saya perhabis ni. Wa amma fathu al-qadari fa huwa ma yuqaddiruhu ala ibadihi min khairin wa syarrin wa naf'in wa dharrin wa 'ata'in wa man'in. Qala ta'ala ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Cuba tengok terjemah sebelah tu. Terjemah di sebelah tu. Dan adapun pembukaan Allah dari sudut takdir, Allah buka dari sudut takdir ialah apa yang dia telah takdirkan kepada hamba-hambanya dari segi kebaikan, keburukan, manfaat, mudarat, kurnia dan juga larangan. Kok kita dapat di dunia ni ada sakit. Ada setengah orang tu nak dapat sebuah rumah
berjual, bekerja sepanjang hayat. Bila rumah siap, dia pun mati. Sayang mu tu sayang anak lah. Usaha tu suami isteri nak buat rumah siap rumah tu, jepuk dah kita nak melah kami, isteri dia meninggal dunia, dia pun tak naik rumah tu, tinggal begitu. Lama juga lepas tu naik juga lama, sebab dia sedih sangat, sebab isteri dia banyak mengeluarkan kos untuk rumah tu, tiba-tiba meninggal dunia. Jadi nikah lain, bawa bini lain naik atas rumah tu pun ambil masa lama, tak sampai hati, kecil hati, sedih macam-macam lagi. Kerjaan siapa tu? Allah lah tu, takdir. Setengah tu nego hebat, siapa kemuncak kaya sakit. Doktor kata pak cik ni kena makan roti dengan air sejuk. Bila tu ketika dia berada di kemuncak kekayaan dia, nyawa pun guna balagah. Jadi apa makna kaya tu? Nak boleh sampai kemuncak tu berpuluh tahun. Bila sampai kemuncak kaya, tak boleh nak nikmati kekayaan tu. Sebab apa? Nyawa pun guna bantuan oksigen, makan pun kena, air pun kena sukat, tak ada lebih skok lalu. Cuba bayangkan, tu sekejap siapa tu? Allah lah. Itu maknanya fath qadari. Kita tak tahu berlaku tu, kita tak tahu benda tu berlaku gitu. Ada hak berlaku ni saja nak sebut sebab ni hak kita kenal ni. Ingat tak satu tahun tu dia babah, biarlah kita sebut secara umum lah, orang Kelantan kita tak tahulah menjadi gelap mata macam mana. Dia babah, dia tengok perempuan cantik, dia rogo perempuan tu kan, tambah mati perempuan tu, dia kena hukum bunuh. Dia ada isteri, dia ada anak, siapa dia tahu tu cerita tu? Nak boleh berlaku gitu pada dia, macam mana boleh jadi gelap mata tu dok? Jadi nak dapat keseronokan beberapa minit, akhir sekali kena hukum gantung. Semua orang terkejut, siapa habis saya terkejut. Oh, engkau kena. Sebelum tu tak ada perangai gitu, pelik atas dunia tu orang panggil Allah buka, takdir dia gitu. Benda tu ada dah dalam ketentuan Tuhannya, cuma bila berlaku maka terbukalah. Siapa yang buka tu? Allah. Tu hak tu dia kena bincang bab takdir lah. Cuba tengok lagi di sini yang terakhir ni, cuba tengok firman Allah SWT. Kita cuba hayati, kita cuba hayati dia punya firman ini. Maksud dia apa sahaja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia. Semua nikmat yang kita dapat, nikmat anak, nikmat oksigen, nikmat udara, nikmat semua nikmat yang kita dapat tu, maka tidak akan dapat, apa saja di antara rahmat yang Allah anugerah kepada manusia, maka tidak ada orang yang boleh tahan. Bila Allah nak berikan nikmat kepada kita, tak ada siapa boleh sekat. Begitulah apabila Allah nak tahan rahmat, Allah nak tahan, kita tak akan dapat rahmat tu, kita tak akan jadi kaya. Tak ada siapa pun boleh memberikan kekayaan kepada kita, boleh kalau Allah tidak mahu. Sebab apa? Sebab dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Anda nak sebut gini, yang terakhir saya nak sebut, kita berhenti setakat tu sini buku ni, nak sebutnya dalam bab ni, dia ada satu hadis kan, kita biasa dengar hadis ni, panjang juga hadis ni, yang menghuraikan ayat ni. Nabi kata, kalaulah seluruh manusia, daripada manusia mula-mula yang hidup di muka dunia sampai manusia terakhir yang meninggal, sepakat nak memberikan satu nikmat syait, nikmat yang kecil kepada kita, tapi Allah tidak izin, mana Allah tidak takdirkan kita dapat, kita tak akan dapat. Walaupun semua manusia seluruh dunia nak beri satu nikmat kecil syait kepada kita, kita tak akan dapat. Bila takdir Tuhan tidak berkehendak begitu. Tetapi bila Allah nak beri kebaikan kita, syait kecil saja, tak ada seorang, kalau seluruh manusia cuba nak sekat, kita tak akan dapat. Gapo dia pelajaran yang paling besar kita boleh petik? Kita ni kena bergantung dengan Allah. Kita kena bergantung pada Allah sesuai dengan nama kita Muslim. Muslim mana orang yang serah diri dia secara total kepada Allah. Jadi hadirat, setakat kita baca balik, kesimpulan paling besarnya, setelah kita yakin Tuhan yang Al-Fatah, segala-galanya dia yang buka, nak apa-apa kena minta dengan dia. Jangan bergantung dengan orang. Kita minta tolong dengan orang ni, jangan sampai bergantung dengan orang. Boleh minta tolong dengan orang, tapi jangan sampai bergantung harap dengan orang itu. Sekadar minta gitulah, sekadar hak dia boleh. Kalau sesuatu tu memang bukan dalam bidang kuasa manusia, jangan kita berharap dengan manusia, dia boleh jadi bahaya. Gitulah hadirat. Jadi insya-Allah untuk sesi akan datang kita akan bincang pula pada muka surat 20 tu. Jadi kita berhenti setakat itulah dulu. Hak ni hadirat adalah pengukuhan akidah kita ni, akidah kita. Okey.
Okey, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.